Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial kita pada kali ini saya akan kongsikan 5 perkara yang perlu kita setkan sebelum kita memulakan membuat model bangunan. Berikut ialah 5 perkara yang kita perlu setkan di Revit sebelum kita memulakan membuat model bangunan Okey, jadi yang pertama ialah kita perlu pilih template yang betul. Kita perlu tetapkan bilangan backup file yang dikehendaki. Selain itu, kita juga perlu memilih interface yang sesuai dengan keperluan kita, unit yang dikehendaki, dan seterusnya kita juga perlu mengenal pasti kedudukan base point bagi projek kita Untuk itu, saya akan terangkan satu persatu berkaitan dengan perkara ini dan pastikan anda terus bersama dengan saya sehingga ke penghujung tutorial ini. Okay, yang pertama adalah kita perlu setkan template Jadi apabila kita membuat satu file yang baru, projek yang baru, kita tekan model dan di sini kita pilih new. Okay, dan di sini kita diminta untuk memilih jenis template file yang sesuai dengan projek kita Okay, sebagai contoh, kalau di sini kita lihat beberapa pilihan template yang sesuai mengikut projek yang sedang kita buat Okay, sebagai contoh, sekiranya kita ingin melukis model bagi architecture, jadi template yang paling sesuai adalah architectural template. Begitu juga sekiranya kita hendak melukis struktur bangunan, jadi kita perlu memilih structural template. Okay. Setelah kita memilih template, perkara yang berikutnya yang perlu kita setkan ialah berapakah bilangan backup file yang kita perlukan Okay, backup file ni di dalam Revit ianya dikenali sebagai journal. Okay, cara untuk kita menetapkan bilangan journal adalah berada di sini Kita pergi kepada file dan kita pilih option option di sini. Okay, dan di sini apa yang kita perlu setkan ialah di bahagian ini di bahagian ini. Okay, journal file cleanup. Okay, when number of journals exceeds. Okay, yang ini kita perlu tetapkan. Okay, kebiasaannya saya tidak akan menggunakan jumlah journal yang banyak jadi biasanya saya perlukan paling minima 2 sahaja. Okay, dan di sini dia menyatakan delete journal older than, memberi kita peluang untuk dia auto delete Okay, sekiranya journal kita, backup file kita itu telah melebihi tempoh beberapa hari Okay. Ini adalah contoh journal yang telah disimpan dalam folder kita Sebagai contoh, projek saya adalah bernama Meshing di sini, projek Meshing. Okay, dan contoh ini adalah saya telah meletak 2 sahaja backup file. Jadi Revit secara automatik akan membuat backup sebanyak 2 file Okay, maksudnya di sini akan ada file 0001 dan backup yang kedua 0002 Okay, backup file ni akan dilaksanakan setiap 30 minit setiap 30 minit maka ini akan di override setiap 30 minit. Okay, jadi dia akan berubah menjadi 0003 0004 setiap 30 minit dia akan di backup dan perlu juga kita lihat di sini setiap backup kita bersaiz sama dengan projek yang utama Jadi kalau kita terlalu banyak backup maka ianya akan memberatkan PC kita Seterusnya kita lihat kepada interface Revit kita Okay, kalau kita mula-mula buka Revit, kita akan dapat lihat di sini ada properties dan di sini ada project browser Okay, jadi 2 perkara ini adalah sangat diperlukan apabila kita mula melukis dalam Revit Okay, jadi ini adalah properties dan ini adalah project browser Okay, jadi kalau saya tutupkan dia di sini, properties dan project browser ini boleh dicapai semula di view. Okay, dan kita lihat di sini user interface dan di sini ada disenaraikan
perkara-perkara yang boleh kita gunakan ya. Okay, sebagai contoh tadi kita perlukan properties dan juga kita perlukan project browser ya. Okay, jadi di sini kita boleh letakkan dia di tepi. Okay, kita lekatkan dia di bahagian tepi. Okay, dan yang ini kita dockkan dia di sini ya. Okay. Apabila kita hendak mulakan sesuatu projek, kita perlu pastikan unit yang hendak digunakan ya. Okey, kita ada kebiasaannya kita akan menggunakan sama ada unit dalam metric ataupun dalam imperial ya. Okey, jadi bagaimana untuk kita setkan unit tersebut? Okey, kita pergi kepada manage. Okay, yang ini manage dan kita pergi kepada project units. Okay. Dan di sini kita boleh setkan unit-unit yang kita kehendaki. Kita boleh campurkan unit-unit yang diperlukan ya. Okay, sebagai contoh di sini angle mungkin kita perlu gunakan dalam bentuk degree ya. Degree di sini cara kita nak ubah ialah kita klik di sini dan kita boleh pilih ya. Okey, apakah jenis angle yang kita hendak gunakan ya. Okey, dan dari segi bilangan tempat perpuluhan pun kita boleh setkan di sini ya. Sebagai contohnya di sini kita akan buat 0 decimal places ya. Maksudnya dia tidak ada perpuluhan ya. Okey, dan tekan OK di sini. Okey, dan kita juga boleh tetapkan area. Okey, area di sini sebagai contohnya kita kebanyakannya lebih prefer untuk menggunakan square meter ya. Okey. Dan kita lihat kembali contoh yang lain sebagainya length. Okey, length bagi bidang architecture sebagai contohnya kita akan menggunakan millimeters. Okey, dan kita juga boleh lihat lain-lain sama ada distance, slope, volume. Di sinilah tempat kita setkan unit bagi projek kita ya. Dan seterusnya perkara yang agak penting untuk kita setkan ialah berkaitan dengan project base point ya. Project base point ini sangat penting apabila projek kita adalah projek BIM ya, project Building Information Modeling. Ini kerana projek BIM akan melibatkan ramai pihak, okay, seperti pihak arkitek, pihak jurutera, pihak konsultan dan lain-lain pihak lagi ya. Jadi amatlah penting untuk kita pastikan project base point bagi setiap pihak tersebut adalah sama ya. Jadi bagaimanakah untuk kita setkan project base point itu? Project base point ini dia akan di-hide kan. Bila kita buka saja Revit, ianya di-hide. Maksudnya ianya tidak kelihatan di sini. Jadi kita perlu unhide kan dia ya. Okay, caranya adalah kita pergi kepada yang ini, main tool ni, gambar main tool ni, okay, kita klik dan di sini kita akan nampak adanya project base point ya. Di sini ada dua ya. Satu yang bentuk bulat ni adalah project base point dan satu lagi yang bentuk segitiga ini adalah survey base point ya. Jadi yang kita perlukan adalah project base point. Jadi kita pilih yang bulat ni ya, yang bulat dan kita klik kanan, kita unhide in view category ya. Okey, jadi kita nampak tu yang bulat project base point ini. Okey, dan kita tekan semula pada mentol lampu ni. Jadi ini adalah project base point kita ya. Okey, project base point ini apa yang kita perlu lakukan ialah apabila kita melukis grid, okey, grid, pastikan grid kita bermula di sini ya. Okey, sebagai contoh saya lukiskan grid di sini. Okey. Jadi ini adalah grid kita. Okey. Yang mana yang ini adalah grid untuk satu dan ini adalah grid mendata ni saya tukarkan dia kepada A ya. Maksudnya untuk ini A1 akan bermula pada project base point ya. Okey. Jadi inilah saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ianya dapat dimanfaatkan oleh anda semua. Sehingga kita bertemu lagi di tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.